Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke panggung eksperimen Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak. Para hadirin diminta untuk mematuhi beberapa etika panggung sepanjang pementasan dijalankan. Anda dilarang sama sekali untuk makan atau minum di dalam panggung. Hadirin diingatkan untuk tidak mengambil sebarang gambar atau rakaman video sepanjang pementasan berlangsung. Pastikan telefon bimbit anda telah diletakkan di dalam mod senyap atau dimatikan. Hadirin juga diingatkan untuk menghadkan pergerakan keluar masuk panggung agar tidak mengganggu konsentrasi pelakon dan para penonton yang lain. Untuk makluman para hadirin, pementasan teater mimpi ini adalah usaha rentas, program dan fakulti yang dianjurkan oleh program drama dan teater dengan kerjasama program seni halus, program muzik, program sinematografi serta fakulti kejuruteraan. Pementasan ini juga merupakan penilaian berbentuk alternative assessment bagi kursus seperti GKD 1013 Asas Lakonan, GKD 1053 Asas Gerak, GKD 2114 Produksi Teater 2, GKV 2133 Studio Seni Halus, GKM 3334 Teknik Gubahan Orkestra, KNC 1041 Amalan Bengkel dan GKD 3262 Projek Tahun Akhir 1. Untuk makluman hadirin juga, busana untuk pementasan ini telah ditaja oleh Easy Bundle Semarahan dan pementasan ini turut ditaja bersama oleh Borleaf dan Mood Staff. Oleh demikian, para hadirin diminta untuk memberikan kerjasama mengisi borang soal selidik yang telah disediakan. Anda diingatkan untuk mengisi nombor tempat duduk anda di dalam borang tersebut di kedua-dua belah muka surat yang mengandungi soalan-soalan di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kerjasama dari pihak anda amat kami hargai. Dari panggung eksperimen Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Unima Stage mempersembahkan Mimpi.
Hari perkawinan kita sudah semakin hampir. Kita akan berkawin dalam beberapa hari lagi. Di waktu bulan baru menjelma. Tapi hari itu terasa sangat lama. Dan hari berlalu terlalu perlahan. Bulan tua ini mengambil waktu yang sangat lama untuk pudar. Dan ia menghalangku untuk mendapatkan apa yang aku mahu. Sobat Lantisius, hari-hari ini akan pantas berlalu. Dan apabila kita bermimpi pada waktu malam, masa akan berputar lebih pantas. Akhirnya, bulan baru tiba dan hari yang kita tunggu-tunggu akan tiba. Seluruh rakyat akan merayakannya. Pergi Bulesred. Kumpulkan para pemuda untuk bergembira di hari perkawinan nanti. Dan ingat, jangan biarkan sesiapa berduka. Baik. Hippolyta, aku dapatkan cintamu dengan kekerasan dan kekejaman. Walaupun terluka, kau masih jatuh cinta terhadapku. Oleh itu, kita akan merayakan perkawinan ini dengan sangat meriah dan penuh warna-warni bersama rakyat jelata. Maafkan saya. Ada orang kampung ingin berjumpa. Jemput mereka masuk. Oh, Tuan yang kami hormati, dengan perasaan berat, aku ingin memperkatakan anak perawan aku, Hermia. Demetrius, Tuanku budiman, dia ini sahajalah aku benarkan mengahwini Hermia. Tampillah Lysander. Tuanmu lewat. Dia ini sentiasa cuba untuk memikat hati anakku. Dan kau Lysander, kau sentiasa cuba untuk memikat Hermia dengan janji-janji palsumu hingga hilang pemikirannya seolah-olah di dalam khayalan. Dengan tipu muslihat semata-mata, kau telah memancing hati anak aku dan menyebabkan Hermia tidak lagi hormat kepadaku. Wahai Tuan yang mulia, jika di hadapan tuanku dia tidak sudi dikawinkan dengan Demetrius, maka menurut hukum sedia kala, aku tuntut hak ke atasnya kerana dia milikku. Aku juga berkuasa untuk menyerahkannya kepada jejaka ini. Atau meminta dihukum mati dengan segera menurut hukum kita, yang mana salah satu pasti berlaku. Apa pendapat kamu, Hermia? Coba pertimbangkan. Ibumu ibarat seorang dewa, dan dengarlah nasihatnya. Mungkin apa yang dikatakan olehnya ada betulnya. Oleh itu, Demetriuslah yang layak untukmu. Begitu juga Lysander. Hakikatnya memang begitu. Tapi, dalam perkara ini, kau harus dipersetujui oleh ibumu. Tapi sepatutnya ibu mendengar pendapatku dulu. Lebih baik kau dengar apa yang ibumu katakan. Maaf Tuan, apakah hukuman sekiranya saya menolak permintaan ini? Jika kau tolak pilihan ibumu, maka menurut hukum kita, kau tidak lagi berpeluang untuk berkawin dengan mana-mana lelaki. Untuk selama-lamanya hidupmu akan diselubungi dengan sunyi. Bagaimana aku hidup, begitu juga mati Tuan. Aku akan pertahankan kesucianku dan tidak sekali-kali aku menyerah diri kepada lelaki yang tidak aku sukai. Pikirkanlah baik-baik, Hermia. Kau harus memberi jawaban di awal bulan hadapan. Atau hidup bersendirian sehingga ajalmu tiba. Tunduklah Hermia manisku. Hermia. Dan kau Lysander, lepaskanlah keinginan menggila itu.
Karena aku yang berhak. Kau dapat kasih ibunya, Demetrius. Kau kahwinlah dengan dia. Tinggalkan Hermia untuk aku. Memang benar dia mendapat kasihku, Lysander. Tetapi Hermia hak aku. Aku punya hak ke atasnya dan akan aku serahkan kepada jejaka ini. Tuanku yang mulia, darah aku serupa Demetrius. Kekayaan aku sebanding dengannya. Kalau tidak melebihi, tapi lebih berharga dari kebanggaan ini adalah cinta aku terhadap Hermia jelita. Mengapa aku tidak diberikan hak? Aku ingin menyatakan bahawa Demetrius cinta kepada Helena dan Helena pula mencintainya dengan sepenuh jiwa raga. Terlalu banyak yang aku dengar mengenai ini. Oleh itu, cukuplah sampai di sini. Jadi Hermia jelita, apa pendapat kamu? Mendengar nasihat ibumu atau hidup membujang selama-lamanya? Aegeus, Demetrius, ayo ikut aku. Bagaimana kau sekarang, wahai kekasihku? Mengapa bibimu pucat? Mungkin karena apa yang berlaku bukanlah yang kuharapkan. Dengarlah Hermia, ku ada ibu saudara, janda kaya dan tak ada anak. Dia menganggap aku seperti anaknya sendiri. Tempat tinggalnya 7 batu jauh dari sini. Marilah Hermia, kita kahwin di sana. Kita akan tenteram dan tidak akan dikejar oleh siapa-siapa. Jika kau sungguh sayang kepadaku, tinggalkan ibumu esok malam. Di tempat pertama kali aku bertemu kau dan Helena. Di sanalah aku akan tunggu kedatanganmu. Kekasihku Lysander, demi cinta kita, saya berjanji akan menunggumu di tempat itu esok malam. Tepati janjimu, sayang. Itu pun Helena datang. Selamat datang Helena jelita. Hendak ke mana? Kau panggil aku jelita? Jangan ulang perkataan itu. Kau gembiralah. Demetrius cintakan kau. Oh, kalaulah kecantikanku sepertimu, dan kalaulah dunia ini milikku, hanya Demetriuslah pilihan hati. Hermia, kau tunjukkanlah aku bagaimana kau hiasi dirimu dan memenangi hati Demetrius hingga jadi begitu. Ku masamkan mukaku, namun dia tetap kasih padaku. Ku ingin senyumku seperti masamnya mukamu. Aku selalu menyumpahnya, tapi dia membalas dengan cinta. Oh, kalaulah aku dapat menggoncangkan dadanya. Makin ku benci, bertambah sayangnya lagi padaku. Semakin cintaku bertambah, semakin benci dia padaku. Helena, nyatalah ini bukan kesalahanku. Memang benar, kerana kecantikanku tidak setanding dengan kecantikanmu. Jangan berduka, dia tidak akan melihat wajah ini lagi. Lysander dan aku akan meninggalkan tempat ini. Helena, esok malam ketika bulan mengambang, aku dan Hermia akan menghilang. Di taman, di tempat kita selalu berjumpa, di situ Lysander dan aku akan bertemu. Cari kawan baru, pengalaman baru. Selamat tinggal sahabat. Semoga kasih Demetrius kembali kepadamu. Dan kau Lysander, kotakan kata-katamu itu. Akan kutunaikan janjiku, sayang. Selamat tinggal, Helena. Di samping Demetrius, kuharap kau bahagia. Setengah manusia hidup bahagia, tapi ada juga yang berduka. Di sini, kecantikanku dianggap setara dengan Hermia. Tapi, itu semua dusta. Demetrius tak pernah fikir begitu. Sebelum Demetrius memandang Hermia, dia bersumpah akulah seorang sahaja. Tapi, sesudah Hermia membakar hatinya, dia pun lebur dan telerailah janjinya. Pada Demetrius, akan kukabarkan kehilangan Hermia. Biarlah dia ketaman bunga mengejarnya. Sungguh besar tanggungjawabku. Kuharap berhasil agar superlah harapanku. Mungkin aku dapat menemuinya kembali. Itulah ganjaranku untuk menghiburkan hati.
seniman, katakanlah apa lakonan yang hendak ditunjukkan. Sebutkan pelakon yang akan ambil bahagian. Barulah terang segala kedudukan. Lakonan kita dinamakan komedi sedih dan pembunuhan paling kejam ke atas Pyramus dan Tixby. Wow! Itu satu pertunjukan yang menarik dan rancang. Ayo, Peter Queens, aturkan pelakon yang akan ambil bahagian. Saudara-saudara, sila ambil tempat masing-masing. Jawablah bila aku panggil nama kamu. Nick Bottom tukar tenang. Dah sedia. Katakanlah perananku. Engkau sebagai Pyramus. Siapa itu Pyramus? Seorang kekasih? Atau pengkhianat? Dia seorang kekasih yang membunuh diri dengan gagahnya kerana cinta. Wow. Peranan itu memerlukan tangisan yang banyak. Bila aku lakonkan, biar penonton merasa sebab. Biar tangisanku setinggi ombak. Dan mereka pasti akan terharu. Nun gegaran batu batan dan gempita mengerikan. Kan lucut ruang mangga dari gerbang penjara. Dan sang surya merekah akan memancar dari timun, menghidup dan membinasa kesantahyun segala tetetetetet. Wow, ini sungguh menakjubkan. Francis Flood, pemain kasut. Mana dia? Sini, Peter Queens. Engkau sebagai Thisbe. Siapa itu Thisbe? Seorang perawan kasar? Dia seorang wanita yang dicintai oleh Pyramus. Apa? Dia seorang wanita? Tidak. Aku tidak boleh main perawan wanita. Sebabnya, janggut mula-mula tumbuh. Engkau cuba dulu. Engkau akan makan topeng. Bila bercakap, keluarkan suara seperti wanita. Biar aku jadi Thisbe juga. Topeng itu akan melindungi mukaku. Aku boleh mengeluarkan suara garau yang halus. Wahai Pyramus, buah hatiku sayang. Ini Thisbe-ku. Kita semua hati sayang. Tidak, engkau Pyramus dan Flood sebagai Thisbe. Baiklah, teruskan. Robin Stavely, tukang jahit. Saya sudah sedia, Peter Queens. Engkau sebagai Ibu Thisbe. Okey. Tom Snart, tukang anyam. Tom Snart, tukang anyam. Situ. Sana. Situ. Tom Snart, tukang anyam. Tom Snart, tukang anyam. Dah sedia, Peter Queens. Engkau sebagai ayah Pyramus. Aku sendiri sebagai ayah Thisbe. Snart, engkau sebagai singa. Aku harap peranan ini sesuai dengan kamu semua. Sudahkah kau sediakan skrip untuk peranan singa itu? Kalau sudah, segera berikan padaku. Kerana aku ini lambat menghafal. Skrip tak perlu. Kau hanya perlu mengaum je. Aku pun boleh jadi singa. Aku akan mengaum hingga menakutkan penonton nanti. Aku akan mengaum hingga Duk berkata, biar dia mengaum lagi.
Biar dia mengaum lagi. Engkau jangan mengaum kuat-kuat. Takut itu menakutkan Duchess dan para wanita lain. Jika mereka menjerit, itu sudah cukup untuk kita digantung. Kita sudah digantung. Memang benar teman-temanku. Jika kamu membuat mereka menjerit, mereka tidak ada jalan lain melainkan menggantung kita. Tapi aku akan cuba melembutkan suaraku semerdu bunyi anak merpati yang baru lahir. Aku akan mendayung seperti pungguk di waktu malam. Engkau tidak dibenarkan mengambil watak lain selain Pyramus. Kerana kacak, budi bahasa, tampan. Kalau pelayak memainkan watak Pyramus. Baiklah, aku akan mainkan perananku. Janggut apa yang paling baik untukku? Ikut suka kau lah. Akan kusediakan janggut berwarna kuning. Tak sesuai. Tapi merah campur elok juga. Tak sesuai juga ya. Hijau aku suka. Kita akan bertemu suatu bulan mengambang di sebuah taman bunga. Daun yang sepatut dah dipotong. Di situlah kita akan mulakan latihan. Engkau perlu mengaum je. Baiklah. Di situlah kita akan mulakan latihan tanpa diketahui orang. Buat sebentar waktu, aku akan cantikkan segala barang-barang untuk lakonan kita. Aku harap kamu semua tidak melupakan aku. Kami tetap akan datang berlatih. Ambil berat semua orang. Berjumpa lagi. supaya tidak bertemu Ratu Pari. Kerana Oberon kecil hati dan marah. Sebab berebutkan budak kecil dari Hindustan. Berparas cantik. Tiada bandingan. Oberon iri hati ingin menuntut anak itu untuk dididik sebagai satria dan pandu. Mereka tidak lagi keluar ke taman sekarang, tetapi bertengkar hingga Pari pengiring lari bersembunyi di tampukan. Oh, itu punya Oberon datang. Nanti Suri Degil
sepanjang hari bermain seruling, berirama asmara memuji kecantikan kekasihmu. Tapi mengapa pula berada di sini? Kenapakah kitanya tidak beroberon? Ku minta budak itu untuk jadi kundangku. Seluruh kayangan tidak dapat membeli budak itu. Ibunya dulu berbakti kepadaku. Tapi dia manusia biasa, mati semasa anaknya lahir. Bagi membalas budinya, ku bela anak itu dan kerana tidak akan kulepaskan. Berapa lamakah kau akan tinggal di taman ini? Mungkin sehingga selesai pesta di sana Theseus. Kalau kau ingin menari bersama kami dan menyaksikan pesta bulan mengambang kami, ikutlah. Kalau tidak, hindari kami dan aku tak akan mengganggumu. Berikan aku budak itu dan aku akan ikutmu. Tidak, walaupun diganti dengan kayangan. Pari-pari, reda, tengkan selagi dinanti. Pergilah ke mana kau suka. Kau akan tinggalkan taman ini sebelum ku siksa dirimu kerana rugiku. Wahai kawan kupa, kemari. Masih ingatkah kau semasa aku duduk di Tanjung sana? Ada sekuntum bunga mawar. Dulu berwarna putih susu, sekarang bertukar merah jambu. Para darah menamakannya kasih dalam kelengahan. Petikan aku bunga itu, punya telah kutunjuk padamu. Jika cecairnya titis pada mata yang lena, akan buat lelaki dan wanita mabuk asmara, jatuh cinta pada pandang pertama. Ambilkan aku bunga itu dan kembali ke sini segera. Kan ku kelilingi bumi ini dalam 40 menit. Bila aku dapat cecair itu, akan ku cari ketika nyatitanya tidur. Akan ku titiskan cecair itu pada kelopak matanya. Bila terjaga, dia akan terpandang makhluk pertama. Para singa, atau beruang, atau serigala, atau lembu. Para monyet bergarut, atau kera melompat. Dia akan jatuh cinta dengan segala jiwa raga. Dan sebelum ku lupuskan hikmat itu, dengan cecair pun lain, dia akan serahkan anak kundangnya kepadaku. Siapa pula yang datang ni? Aku tak dapat dilihat, tapi dapat dengar percakapan mereka. Aku tidak mencintaimu. Oleh itu jangan ikut aku. Mana Lysander dan Hermia cerita? Akan kubunuh seorang, tapi seorang lagi menyiksaku. Katakan kepada aku bahawa mereka berada di hutan ini. Sebab itu, aku tidak dapat bertemu Hermia aku. Pergi dari sini dan jangan ikut aku lagi. Kau mempunyai kuasa tarikan bagiku, tapi hati kau keras seperti batu. Terpulanglah pada kuasamu memikatku, dan aku tak upaya lagi mengikutmu. Aku memikatmu. Berkata maniskah aku padamu? Walaupun begitu, cintaku telah bersemadi terhadapmu, Demetrius. Kau pukul aku akan bertambah kasih. Terimalah aku. Kalau kau suka, palulah. Hanya berilah izinmu untuk aku mengikutimu. Adakah tempat lebih rendah dalam hatimu untukku? Sudah. Jangan nyalakan kebencian yang ada dalam jiwaku. Lihat kau saja aku jadi sakit. Dan aku pula akan jatuh sakit jika tak dapat menatap wajahmu. Kau terlalu membahayakan nama baikmu. Dengan meninggalkan kota ini, kini kau menyerahkan diri kepada lelaki yang tidak mencintaimu. Pada malam yang gelap dan di tempat yang sunyi. Membawa bersamamu kehormatan yang bernilai. Nilai dirimu adalah pengawal bagiku. Hilanglah gelap malam oleh cahaya wajahmu. Kerana itu, ini bukanlah malam bagiku. Tapi kaulah segalanya bagiku. Biarlah aku pergi dari sini dan bersembunyi. Larilah sesuka hatimu. Aku tidak mau berbicara lagi. Biar aku pergi dari sini. Dan jangan ikut aku. Jika kau ikut juga, akan kusesatkan kau di hutan. Di mana saja? Di bandar, di ladang. Kau ingin singkirkan aku, Demetrius. Kau hina aku. Malah kau cemarkan jenisku. Lelaki harus berebut cinta, bukan kami. Kau ikut akan neraka menjadi syurga. Walaupun aku mati oleh tangan yang aku cintai. Selamat tinggal, perawan manis. Sebelum dia meninggalkan taman ini, dia akan mengejar cintamu.
Adakah kau bunga itu? Ya, ini dia. Berikanlah kepadaku. Kau tahu di mana tumbuhnya pohon pudina? Serta mawar ungu dan lembayung mekar. Dilindungi pohon kayu putih rimbun. Bersama melur dan melati berembun. Di sana, kita dah tidur di malam sunyi. Dengan cecat ini, akan kutitiskan di matanya. Agahan ngeri mengodak ingatannya. Kau malas fikir dan cari sekitar ini. Seorang pemuda kota mabuk asmara tak terperi dengan pemuda bongkar. Sapukan di mata pemuda. Tapi pastikan makhluk pertama yang tersuar adalah wanita tadi. Kau akan kenal orangnya dari pakaian kota yang dipakainya. Dan bertemu kita semula sebelum ayam berkokok. Jangan khawatir tuanku. Hambamu tidak membelok. Mari semua pari-pari, kita menari dan menyanyi. Nyanyikan supaya aku beradu, laksanakan tugas biar beta berehat. Apabila jika kau terjaga, cinta sejati akan menjelma. Lemahlah kau ditikam panah asmara, walaupun pada singa atau beruang, si babi hutan atau harimau kumbang. Bila terlihat, itulah kasih sejati. Bangunlah bila bodoh mengambil. Sayang, sudah lama kita berjalan.
Rasanya kita dah sesat. Kalau setuju, kita rehatlah di sini. Pagi esok baru kita berjalan. Rasanya begitulah, Lysander. Carilah tempat tidur. Aku akan tidur di sini. Jangan, Lysander. Kalau kau sayangkan aku, beradulah jauh sedikit. Dekat sangat tubuhmu itu. Oh, fahamilah kata-kataku ini. Cinta, hendaklah mengerti penyataan cinta. Supaya dua hati menjadi satu. Akhirnya, di sampingmu, letakkan tubuhku. Izinkanlah Hermia, kau takkan ku sentuh. Lysander, kata-katamu sungguh indah. Tapi kasihku, untuk asmara dan tata sosial, beradulah jauh dariku. Kata orang tua, berjauh-jauhan memang baik untuk merapatkan bujang dan perawan. Kesana ya. Selamat malam, Abang sayang. Hai. Selamat malam, Hermia sayang. Seluruh hutan ku lalui. Tiada orang kota ku temui. Ku cari kelopak mata tertentu. Sakti bunga ini akan direstui di malam gelita ini. Siapa di sana? Berpakaian kota, dia merubah. Ha, inilah dia. Menurut tuanku, pembenci perawan dengan melulu. Dan ini pula perawan manis sedang lena di atas bumi tempat yang hina. Duhai, tidak pun dia tidur bersama dengan jejaka pembunuh cinta. Ish, ish, ish. Ha, sudah kutitiskan pada matamu. Jadikan segala kesaktiannya berlaku. Bila terjaga, janganlah asmara. Tidur lagi di mata yang lara. Bangunlah bila ku pergi dari sini. Kerana menemui Oberon melapor diri. Nanti Demetrius, kalau kau suka, bunuhlah aku. Pergi dari sini. Jangan menggoda aku lagi. Jadi kau akan tinggalkan aku di sini? Biar aku pergi. Jangan kau ikut. Oh, nafasku sesak kerana memburu. Lebih banyak doaku, semakin kurang pahalaku. Berbahagialah Hermia, di mana jua kau berada. Dia dirahmati dengan mata yang menarik hati. Bagaimanakah matanya bersinar tidak dibanjiri tangis? Jika begitu, mungkin air mataku akan habis. Hodoh, hodoh aku ini seperti beruang dalam hutan. Lysander, matikah? Dia ada tanda darah. Lysander, Lysander, jika kau masih hidup, bangunlah. Akan ku renangi lautan api kerana cintaku, wahai Helena. Kau di hadapanku. Dari dadamu, ku dapat menilik rahsia hatimu. Mana Demetrius? Binasalah dia di ujung pedangku. Jangan berbadak begitu, Lysander. Jangan. Fikirmu, dia menyintai kekasihmu Hermia, bukan? Sebenarnya Hermia cintakan kau. Puaslah kau dengannya. Puas dengan Hermia? Tidak.
Aku kecewa. Hampa tiap saat aku bersama dengannya. Bukan Hermia yang aku cintai, tetapi Helena. Siapakah yang tidak mahu menukar gagak dengan merpati? Keinginan insan dikawal oleh akal yang azali. Dan fikiran aku memilih kau, pujaan hati. Apa salahku hingga kau ejek begini? Kerana kau, aku pernah menanggung nasib begini. Tak cukupkah? Tak puas ke wahai jejaka? Bahawa aku tak pernah menerima pandangan majlis dari Demetrius. Tapi kini kau hina aku. Sebenarnya kelakuan kau salah sangat. Pura-pura memuja aku begitu cepat. Kusangka kau berbudi, tapi bukan demikian. Aduh, sudahlah dibenci oleh seorang jejaka. Kini dihina pula. Dia tak nampak Hermia. Hermia, tidurlah di sini. Dan jangan mendekati Lysander lagi. Dan dengan tenaga yang ada, kusajikan cintaku kepada Helena. Menjadi pemuja dan wiranya. Lysander! Tolong! Buangkan ular ini! Dia menjalar sampai ke dadaku! Aku bermimpi rupanya tidur di sini. Lysander? Lihatku menggigil seorang diri di sini. Kusangka ular itu ingin menebuk hatiku. Dan kau duduk di situ sambil tersenyum memandang padaku. Lysander? Apa? Hilang? Lysander! Di mana kau? Jawablah! Tak ada suara, tak ada kata. Lysander! Sayang! Di mana kau? Cakaplah! Sialnya! Boleh jangan ni? Betul. Betul tak boleh. Wah, tempat ini sungguh susah untuk kita mengadakan latihan. Peter Queens, dalam adegan Pyramus dan Thisbe, ada yang tidak menyenangkan orang ramai. Pertamanya, adegan Pyramus menghunus pedang, hendak membunuh diri. Mungkin ini akan menakutkan penonton wanita. Apa pendapatmu? Saya rasakan lebih baik kita batalkan saja babak pembunuhan itu. Aku ada cerangan baik tanpa meninggalkan babak pembunuhan itu. Sebelum lakonan dimulakan, kita harus menyatakan sebenarnya Pyramus tidak terbunuh. Untuk meyakinkan mereka lagi, katakan aku bukan Pyramus sebenar, tetapi Bottom, si tukang tenun. Ini akan menenteramkan perasaan mereka. Baiklah, kita akan adakan pengenalan seperti yang dicadangkan. Apakah penonton wanita tidak takut melihat singa? Betul cakap dia. Tentu nanti mereka takut. Jadi kita perlu membuat pengenalan dan mengatakan bahawa ia bukanlah seekor singa, tetapi aku, Snap, tukang perabot. Baiklah, saya juga akan buat begitu. Tetapi ada satu perkara yang harus kita fikirkan. Kita memerlukan tembok dalam ruang dewan tersebut. Kerana menurut cerita, Pyramus dan Thisbe berbisik-bisik melalui ruang tembok tersebut. Engkau tak boleh membawa tembok ke dalam dewan itu.
Apa kata kau, Bottom? Salah seorang dari kamu harus menjadi sang tembok. Kau. Bukan. Dia. Dia harus ditampal dan dicat dengan kapur. Biarlah dia mengembangkan jari-jarinya begini. Melalui liang itulah Pyramus dan Thisbe mengeluarkan bisikan hati. Cara begitu mungkin boleh jadi. Baiklah, mari kita mulakan latihan peranan masing-masing. Selepas berkata-kata, segeralah ke barisan belakang. Pyramus, mulakan dahulu. Apa yang dibuat orang kota di sini? Dekat dengan peraturan Ratu Pari. Wah, ada pementasan nampaknya. Aku akan jadi penonton. Tak. Mungkin juga pelakon jika ada sebab. Pyramus, mulakanlah dahulu. Thisbe, marilah ke hadapan. Thisbe sungguh berbau bunga-bungaan. Berbau harum. Berbau harum. Berbau harum bunga-bungaan. Begitu juga dengan nafasmu, wahai kekasihku Thisbe. Nanti ada bunyi suara. Siapakah gerangan? Tunggu sehingga aku kembali. Ganjil sungguh Pyramus yang kulihat ini. Mestikah aku bercakap sekarang? Dia keluar sebentar, biasa bunyi dengannya. Dia akan kembali sebentar lagi. Paling menunjukkan Pyramus. Putih buat cepaka. Berwajah tutup mawai kembang di taman. Paling muda, jelita, secantik Yahudi darah. Setampan seekor kuda yang tidak kepenatan. Dan akan aku temui kau Pyramus di pusara Nindi. Pusara Ninong. Pyramus, masuk segera. Giliran kamu dah nak mula. Oh, setampan seekor kuda yang tidak kepenatan. Jika aku kacak Thisbe, aku tidak malu mendampingimu. Lari kamu, lari! Bantu! Akan ikut kalian menuju jalan berpusing melalui danau berlukan pagar berduri. Mengapa mereka melarikan diri? Ada-ada saja nak buat aku takut. Senang. Hoi, mereka ni lari ni. Hai! Bottom! Kau dah berubah, Bottom. Apa yang kau lihat ini? Apa yang kau lihat? Kau lihat kepala kita kau sendiri, bukan? Bottom! Kau kena rasa, Bottom! Oh, itu rupanya telatah mereka. Membuat aku seperti kedai. Nak nakut-nakutkan aku. Aku tak bergajak di tempat ini. Biar apa sekalipun mereka buat. Aku akan berjalan ke hulu ke hilir sambil menyanyi. Mungkin dengan telatah aku ini, mereka tahu aku tak takut. Burung hitam hinggap di ranting. Dan balong berwarna kuning. Dah sungguh aslinya dirinya. Dan bentuk jenjang lehernya. Nyanyian bidadari manakah yang membuat aku terjaga dari tidurku? Burung kelicap, burung layang-layang. Nyanyi gembira
Dari pandang pertama, aku bersumpah. Aku cinta padamu. Oh, Tuan barangkali tidak berfikir. Sebab berani berkata demikian. Sebenarnya, akal dan cinta kurang sehaluan di zaman ini. Kebijaksanaanmu padan benar dengan parasmu. Itu tidak benar. Jika aku sebijak yang dikatakan, aku akan keluar di tempat ini dan bijaksanalah aku semua hidup. Dari taman ini, kau janganlah pergi. Mau tidak mau, kau terpaksa menetap di sini. Ikutlah aku kerana aku mengasihimu. Peace Blossom! Sedia! Cobweb! Sedia! Moth! Sedia! Master C! Sedia! Layani tuan ini dengan penuh hormat. Temani kemana langkah dan pandangannya. Jamulah dia dengan aprikot dan kuah delima. Dengan anggur merah yang lazat semua. Dan manisan dari lebah yang rajin bekerja. Ikutlah perintahnya dan sanjung dia olehmu. Salam bahagia tuan. Salam bahagia tuan. Salam bahagia tuan. Salam bahagia tuan. Ku harap kita akan berkenalan lebih dekat lagi. Ayo, bawalah dia ke persadaku. Aku khawatir. Bilakah kita ni akan terjaga dari tidurnya? Kerana apa yang lihat pada pandangan pertama akan buat dia jatuh cinta. Ini pun sahabat Pupak. Sudahkah kau menyelesaikan tugasmu? Permaisuri jatuh kasih pada Bota. Hampir dengan persada Puspa, semasa di antara Suda dan Lena muncul sekumpulan buruh kasar. Di sana bertemu untuk bersandiwara. Yang paling dungu di antara mereka menjadi Piramus, pelaku utama. Keluar dia sebentar. Wajah keldai ku sarung di kepalanya. Apabila mereka melihatnya, mereka lari ketakutan sambil menjerit, "Tolong!" dan "Aduh!" Ku kejar mereka yang ketakutan itu dan meninggalkan si Piramus tercegat di situ. Di kala itulah Titania terjaga dari tidurnya dan pada keldai itulah jatuh cintanya. Bagus. Itu lebih baik dari yang kuharapkan. Tapi, mata pemuda kota itu sudahkah dibasahkan dengan cecair pun asmara seperti yang kupinta? Ku jumpa dia sedang tidur, itu pun selesai pula. Gadis kota itu berada di sampingnya. Bila terjaga, nyata gadis kota itu akan dilihatnya. Sampailah kemari. Inilah orang kota itu. Inilah perempuannya, lelakinya bukan. Oh Hermia, mengapa kau biadab kepada aku yang cintaimu? Simpanlah kebedapanmu itu untuk musuh-musuhmu. Apakah yang berlaku kepada Lysanderku? Di mana dia, Demetrius? Pulangkanlah dia padaku segera. Lysander, lebih baik mayatnya dimakan oleh anjingku. Apa? Anjing? Nyata kau telah membunuhnya, bukan? Kau bunuh dia sedang tidur. Kejam! Pikirannya terganggu. Lantas hatinya gusar. Biar aku tunggu di sini sebentar. Berat sungguh penanggungan batinku. Beban yang banyak mengganggu tidurku. Mungkin yang berat bertukar ringan jika aku tunggu dan tidur di sini penuh kesabaran. Apa yang telah kau lakukan ni? Salah besar kau ni. Kau titiskan cecair asmara pada kasih sejati. Kerana kelirumu, kasih sejati telah bertukar. Cinta yang palsu menjadi benar.
Memang nasib manusia. Janji dipadu, kata diikat. Sejuta yang berjanji, tiada seorang pun yang taat. Terbang melayanglah di tiup angin. Carilah Helena segadis kota dan bersedia dilanda asmara. Sengsaranya badan tidak terkira. Dengan kuasamu muncullah dia. Puja matanya agar sejahtera. Aku lari, lihat bagaimana lariku. Pada orang Tatar pun tidak ternawan dariku. Bunga mawar buat suntingan. Diletak ia di sanggul remaja. Manisnya dia dalam bayangan. Kasihnya akan membawa bahagia. Tatkala bangun pasti bersua. Penawar kasih yang duka lara. Tuan Pari Guru, Helena sudah ada di sini bersama jejaka yang tersilap dulu. Mungkin untuk mereka sesi gadis layu. Kita lihat saja apa lakonannya. Oh Tuhan, tolong benar manusia fana. Awas, bisik dari mereka akan kejutkan Demetrius pula. Aku tak mau bikin kesannya waktu aku berjanji pada Hermia. Aku boleh jadi bingung. Kenapa kau meninggalkannya? Demetrius cinta padanya, tidak padamu. Oh Helena, Dewi Kayangan bijak laksana. Pada apakah akan kubandingkan mata yang sempurna? Laksana hablut pecah bertempiaran. Rekahan bibir dalam senyuman menggoncang perasaan. Izinkan aku mencium puteri kesumaku, pembawa restu. Cis, celakanya kulihat kalian berdua. Cuba memfitnah aku dalam ketawa. Jika benar kalian jujur dan berbudi, aku yakin kalian tidak akan berbuat begini. Aku tahu kalian semua benci padaku. Tapi haruskah dikau bersatu untuk mengejek aku? Dulu, kalian bermusuhan kerana mencintai Hermia. Dan sekarang berkawan untuk mengejek aku. Kau hina perawan ini. Kau pijak hatinya. Engkau tak berbudi, Demetrius. Janganlah begitu. Engkau mencintai Hermia. Semuanya aku tahu. Lysander, kau ambillah Hermia. Aku tidak sudi. Dulu dia aku kasihi, tapi kini tidak lagi. Lihat, kekasihmu datang menghadiri diri. Kenapa kau tinggalkan aku? Sudah lama aku menunggumu. Kenapa ditunggu jika kasihnya memaksa begitu? Itu mustahil. Karena kata-katamu tak secocok dengan pikiranmu. Oh, dia pemasok kumpulan ini. Kini ku yakin mereka bertiga sudah berpakat untuk mempermainkan aku dengan yang jahat. Wahai Hermia, gadis tak mengenal untung. Engkau memesanga. Engkau pun menolong menista aku tanpa hadnya. Bersama mereka menghina aku. Aku terpesona dengan kata-katamu. Ku tak menghina kau, tapi kau yang menghina aku. Bukankah kau menyuruh Lysander mengikutku sambil engkau bermain cinta dengan Demetrius yang pernah menyebut aku Dewi Kayangan tercintanya, termulia? Mengapa dia berkata demikian? Aku kurang mengerti dengan apa yang kau maksudkan. Baiklah, keraskan hati dan perasaanmu. Hinalah aku semahu-mahumu. Ajaklah mereka turut bersama memainkan lakonan untuk mempersenda aku. Tunggu sebentar, Helena. Dengarkanlah madahku. Dikaulah kekasihku, hidupku, nyawaku, wahai Helena. Sungguh menarik sekali. Jika kau tak dapat apa yang kau pinta, akan kupaksa dia. Kau tak dapat memaksa lebih dari yang dipintanya. Helena, aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa ragaku. Ku bersumpah akan bertaruhkan nyawaku untuk membuktikan keikhlasan cintaku. Aku mencintaimu lebih darinya. Jika sungguh katamu itu, tunjukkanlah buktinya. Baiklah. Lysander, apa arti semua ini? Nyah dari sini, berdebah. Oh, nampaknya dia hendak memutuskannya. Marah, seolah-olah hendak nurut. Tapi jangan, kau orang Cina, pergi dari sini. Lepaskan aku, kucing kurap. Lepaskan, atau aku lempar kau seperti ular. Lysander, mengapa kau sekasar ini? Sifatmu telah berubah, wahai kekasihku. Demi hidupku, aku tak ingin melihat kau lagi. Jadi, janganlah kau harap. Jangan tanya dan jangan sangsi. Percayalah benar-benar. Dan sesungguhnya bahawa aku benci kau dan mencintai Helena. Celaka sungguh! Kau penipu! Kaulah perosak! Kau datang di waktu malam dan mencuri hati kekasihku! Wah manisnya, perempuan palsu. Kau betul buatan. Patung buatan! Baru
dia tidak akan apa-apakanmu. Nyah dari sini. Ketot, orang katik, bak pun terencat. Engkau kedil, engkau buah kemetot. Biarkan dia sendirian. Jangan bicara tentang Helena. Jangan menyebelahinya. Dan jangan tunjukkan sedikit pun kasih kau padanya. Kini, dia telah membebaskanmu. Jadi ikutlah dia jika berani. Agar terbukti siapa yang lebih berhak ke atas diri Helena. Ikut dia. Tidak, aku bersamamu. Kaulah penyebab segala kekecohan ini. Jangan kau pergi. Aku tak mempercayai kau. Aku tak mahu bersama-samamu. Meskipun tanganmu lebih tangkas untuk berkelahi, tapi kakiku lebih pantas untuk berlari. Aku tak tahu apa nak dikata. Ini satu kesilapan dan kelaimu. Mungkin kalau kau dengan sengaja. Percayalah hamba, Raja Pari. Hamba keliru. Bukankah tuanku nyatakan bahawa orang kota itu berpakaian kota di badannya? Tutuplah langit berbintang dan lepam dengan kabus dan sesatkan jalan mereka yang bergaduh supaya jalan yang sama tidak ditempuh. Kau carilah orang kota itu. Pada cecahnya terkandung khasiat yang mulia, mengembalikan segala ingatan yang dihajati dan membuat saya yang hilang datang kembali. Sambil kalau semua ini untukku, akan kupulihkan pemenangan bodoh dari mata Titania. Barulah aman dan damai segalanya. Tuan Marigo, ini semua harus dilakukan segera sebelum naga malam memisahkan Mega dan Foksana. Segeralah, jangan lengah lagi. Sebelum subuh, semua urusan mesti selesai. Naik dan turun. Naik dan turun. Menakutkan mereka di pekan dan gurun. Goblin, pada mereka naik dan turun. Turun. Satu, dua, tiga. Cuma tiga saja. Satu lagi marahlah ke depan. Dua dari dua jenis mencukupkan empat. Ha! Itu pun dia datang. Sedih dan terhina. Dewan Asmara punya angkara. Membikin gadis lemah jadi gila. Di tanah senyap ini tidurlah lelap. Aku membawa untuk sang mata sebagai penawar penyakit asmara. Bila terjaga dengan senang hati, jantung hatimu yang terpisah denganmu dulu. Benarlah kata peribahasa, tiap manusia dapat bahagianya. Bila terjaga, kau nampak buktinya. Adam memerlukan Hawa. Tiap yang tiada, pasti ada. Lelaki memang memerlukan wanita. Jika terlaksana, bereslah segala. Marilah duduk di balai berbunga ini. Biar ku usap pipiku yang debu. Di kepalamu tersunting bunga mawar dan kecium telingamu. Wahai penghiburku. Mana Peace Blossom? Sedia. Terulah kepalaku, Peace Blossom. Mana Cobweb? Sedia. Ha, Cobweb. Ambil senjatamu dan bunuhlah untukku seekor lebah pinggang merah. Ha, tolong bawakan juga tempat mandinya. Master Sid, Sedia. aku mesti berjumpa tukang gunting rambut. Kerana rambut mukaku terlalu subur. Dan aku ini seperti kedai. Katakanlah kekasihku sayang, ni kau mau makan apa? Aku punya rasa selera untuk segumpul rumput kering. Ha, itulah yang lazat. Tiada tolok bandingnya. Tapi jangan ada di antara orangmu menggangguku.
kerana aku ingin melelapkan mata. Tidurlah, pejamkan matamu dalam pelukanku. Pari-pari, beredarlah semua dari sini. Apakah kau pada yang manis ini? Kegilaannya membuat hatiku hibah. Sekarang kan ku buangkan segala sihir yang mengelabukan matanya. Dan kau Pak Budiman, tanggalkan upah hodoh itu dari kepala orang desa ini. Melaklah kau seperti sedia kala, kembalilah kau seperti sedia kala. Sekarang kitanya, bangunlah sayang, ratu hatiku. Wahai Oberonku, telah kulihat yang berbagai. Kusangka telah jatuh hati pada seekor keledai. Itu, sana kasihku. Bagaimana boleh jadi begini? Oh, jijik sekali ku memandangnya sekarang. Dan telantarlah mereka berempat. Hidup seakan-akan dihimpit maut. Bila terjaga, bukalah mata dulumu sendiri. Sekarang kitanya, kau dan aku akan bersatu. Dengarkan sebentar Baginda Pari, kicauan burung tandana pagi. Sekarang kitanya, kita kejar malam sebelum selisih. Menjelajahi bumi sekelip mata. Marilah Kanda, kita berangkat. Dalam perjalanan, ceritakan cepat bagaimana tidak boleh tertidur di bumi dengan manusia berkeadaan begini. Selesai? Pergi seorang dari kamu dan carilah penjaga hutan ini. Nanti, makhluk apa ini? Tuanku, ini anak aku Hermia tertidur di sini. Dan itu Lysander. Dan di sana pula Demetrius. Itu pula Helena, anak Cinderella tua. Aku tak faham kenapa mereka berada di sini, tuanku. Jagakan mereka. Aku tahu yang kalian sentiasa bermusuh. Tapi bagaimana pula boleh berada dalam persahabatan? Benci tak pernah dekat dengan cemburu. Tapi tidur dengan yang dibenci. Tuanku yang mulia, akan hamba jelaskan yang pelik ini. Tapi hamba bersumpah, tak dapatlah diceritakan bagaimana hamba sampai kemari. Hamba kemari bersama Hermia dengan tujuan meninggalkan kota. Cukup, tuanku, cukuplah. Ini buktinya. Aku tuntut hukuman dijatuhkan ke atas dirinya. Mereka hampir dapat lari. Dengan begitu Demetrius, kau dan aku mahu diperdayakan. Tuanku, Helena jelita ini memberitahu aku tujuan mereka lari ke hutan ini. Aku dengan marah mengekor sama. Kerana kasih aku terhadap Helena turut serta. Aku tidak tahu dengan kuasa apa, tapi memang dengan kuasa. Cinta aku terhadap Helena mencair seperti salji. Itulah yang aku rasa kini. Wahai Deokrasi, sebenarnya pertemuanmu bertuah sungguh. Akan aku dengar lagi perkara ini. Aegeus, aku batalkan saja hasratmu. Pasangan ini akan disatukan untuk selama-lamanya. Dan batalkan saja hasrat kita untuk berburu. Marilah pulang. Kita akan mengadakan pesta meriah-meriah gembira.
Bila sampai giliranku, panggillah dan aku akan menyahut Pyramus Jelitawan. Peter Queens. Flute. Snout. Starveling. Apa? Lari diam-diam dan tinggalkan aku tidur? Aku bermimpi. Rasanya tidak akal manusia dapat mentafsirnya. Ku fikir diriku Hai, Peter Queen! Hai, kawan! Katakan apa kamu sempat untuk kami malam ini? Lakonan kah atau musik? Bagaimana menghabiskan waktu lapang jika tiada hiburan? Ha, ia senang ringkas lakonan-lakonan. Sila tuanku lihat dan buat pilihan. Peperangan dengan kaum Sentora dinyanyikan oleh seorang gembiri Athens dengan kecapi. Bukan. Kaum Muse 9 serangkai meratapi kematian sang ilmu yang mati dalam kepapaan. Tak sesuai. Sebuah babak ringkas yang menjemukan seorang beliau Pyramus dan kekasihnya Thisbe. Lakonan suka dan duka. Agak menarik. Bagaimana dengan yang ini? Sebuah lakonan panjangnya kira-kira 10 perkataan tuanku. Tetapi dengan 10 perkataan amatlah panjang. Boleh menjemukan. Kerana dalam lakonannya tiada sepatah pun yang tepat. Tak seorang pun lakonnya baik. Siapa pelakon-pelakonnya? Tukang dan buruh kasar, pekerja kota, tidak pernah teruk berfikir hingga sekarang ini. Dan kini memerah otak menghafal. Baiklah, aku ingin menontonnya. Hah? Tidak tuanku. Maafkan Patik. Ini bukan untuk tuanku. Dahsyat dan teruk benar lakonannya. Untuk ditonton oleh tuanku. Aku ingin menontonnya. Tiada perkara yang punya celah sekiranya disembahkan dengan jujur. Panggil mereka. Tuan-tuan, silakan duduk. Ampun tuanku, awal kata akan dipersembah. Jemput mereka masuk. Jika kami gagal adalah kerana kami yakin. Tapi fikirlah, kami bukan datang nak buat salah. Dengan maksud yang baik, kami tidak hadir jika tidak memuaskan. Para pelakon sudah siap sedia dengan lakonannya. Dapatlah diketahui apa yang hendak diketahui. Mempersembahkan. Ini Pyramus. Jangan sangsi. Si cantik manis ini ialah Thisbe. Sudah tentu, batu yang dicat dengan kapur ini ialah tembok. Tembok kejam yang memisahkan dua kekasih. Pelakon ini dengan
tanglong, pepohon dan singa ialah sinar bulan. Dengan tampuas ini, nama singa diberikan. Untuk seterusnya, saksikanlah sinar bulan, singa, tembok dan dua kekasih mempersembahkan kisah panjang pendek Girang Sedih. Aku adalah tembok. Di dalam lakonan ini sudah ditunjuk, iaitu aku, Snout, selaku sebuah tembok. Di dalam fikiranmu hendaklah terbayang bahawa tembok ini retak dan ada satu lubang. Lubang. Disitulah Piramus dan Tisbi membisikkan segala rahsia di hati. Inilah liangnya, benar dan seram. Disitulah dua kekasih berbisik senyap-senyap. Hei malam yang muram, malam yang gelap. Hei malam, malam yang situt, malam yang malam. Aku khawatir Tisbi lupakan janjinya. Dan kau, wahai tembok yang molek, kaulah sepadan antara halamannya dan rumahku. Wahai tembok yang molek, tunjukkan liangmu agar ku intai dengan mataku. Tunjukkan liangmu agar ku intai dengan mataku. Terima kasih tembok budiman. Manakah Tisbi? Tak ku nampak sesiapa. Hei tembok durjana, terkutuklah batumu. Hei, kerana aku dah hafal. Di saat ku pisang ke kekasihku, kerabatna bimberaku mencoba temu. Yang dicat dengan kapur, dicampur dengan bulu. Ku dengar suara berbunyi. Aku akan mendekati retak itu, mengintai dan menengah wajah Tisbi. Tisbi! 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 Kekasihku. Kupikir kaulah kekasihku. Apa yang kau suka? Katalah, aku bakal suami dan aku akan setia padamu. Dan akan aku menunggu setia sehingga nasib membunuhku. Oh, kucuplah bibirku melalui tembok durjana ini.
saja aku, Cik. Bibimu entah di mana. Maukah kita berjumpa di makam ini sekarang juga? Hidup atau mati, akan aku segera ke sana. Begitulah lakonan aku. Bahagian tembok dah selesai, ku tinggalkan pentas ni. Tembok pun bersurai. Puan-puan yang punya hati paling kejut melihat tikus yang geset lagi kurus merayap di lantai. Sekarang mungkin menggigil lebih takut. Zoom singa mengaum sudah sampai. Wah! 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 Ketahuilah aku ini senang, tukang merabuk. Bukan seekor singa seperti sangkamu. Jika ku datang seperti singa sebenar cari mangsa, sudah tentu aku menderita di dera. Panggung ini disimbolkan sebagai buyan bertanduk. Dan saya ini ya penghuni buyan ini. Dan susahnya apa yang saya hendak katakan ialah tanggung ini ialah buyan. Aku ini penghuni buyan. Pohon ini pohon aku dan anjing ini anjing aku. Mari sini. Inilah dia makam Nindi. Di manakah kau, Piramus? Oh, Piramus. Oh, Piramus. Wahai bulan indah, ku bersyukur kerana sinar. Terima kasih bulan kerana cahayamu yang terang, kerana pancaran emas gilang gemilang membolehkan daku menikmati wajah Krisna. Nadi, jangan bergerak. Biar aku periksa. Alamak! Apakah malam di depanku ini? Hai mata, nampakkah lagi apa yang dah terjadi? Hai, pelik sekali. Ini baju jubah
perkosa bakal istriku. Kiri balik. Bukan. 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 Kalau wanita paling jelita yang hidup disukai, dikasihi, dipunyai olehku. Air mata. Melelehlah. Keluarlah pedang. Tikamlah dada Pirabos. Di situ jantungku. Aku mati. Mati. Mati terus. Matilah aku sekarang. Nyawa dah hilang. Jiwaku ke lain sana. Lidahku. Keluarlah. Bulan. Gelaplah. Bulan. Gelaplah. Bulan. Gelaplah. Kini mati. 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 Asik selamat. Tidakkah kekasihku? Apa? Tidak menyawa lagi manisku? Oh Piramus, bangunlah, cakaplah, bersuaralah. Kau diam, mati, mati. Sebuah makam, sepertinya tutup mata yang merah. Delima berkah bibirmu. Hidungmu merah jambu. Pipimu kuning kumam-kumam. Ini lenyap. Lenyap. Buah hati aku meratap. Dulu matamu hijau pada umang. Wahai nasi rugi, datanglah kemari dengan tanganmu seputih susu. Setelah darah merah ini, setelah kau putuskan sudah dari hayat dia dan juga aku. Lidahku, bisulah. Wahai pedang, marulah. Wahai pedang, marulah. Wahai pedang, marulah. Relalah dikau, maka daku.
Selamat tinggal saudara-saudari. Beginilah akhirnya Tisbi. Tak perlu akhir katamu. Lakonan dungu ini telah melawan malam yang lambat beredar. Jam besar sudah berbunyi 12. Para kasih, tidurlah. Kini waktu pari-pari. Selang 2 minggu lagi, kita akan berada di sini mengadakan pesta meriang-riang gembira. Rumah ini bercahaya gemilang, menerangi malam gelap gelita. Pari-pari menari dan terbanglah bagai burung di angkasa raya. Nyanyikanlah lagu merdu, menari dan menyanyi, oh jangan jauh. Dari sekarang hingga fajar, pari-pari pergilah bekerja. Ketiak peraduan dendangkan lagu. Dari sekarang hingga fajar, pari-pari pergilah bekerja. Ketiak peraduan dendangkan lagu. Lagu agar damai pengantin baru. akan hidup aman bahagia. Semoga mendapat cinta sempurna yang akan hidup aman bahagia. Aman bahagia. Sekiranya kami membuat hilaf, bertimbang rasalah, haraplah maaf. Anggaplah tuan-tuan telah tertidur, sambil lakonan menjelmah teratur. Tema yang lemah dan lembab ini tidaklah lebih dari mimpi. Tuan-tuan, cerca jangan, celah pun jangan, akan kami baiki sebarang kesilapan. Ini pak, berterus terang, jika terkena sial dan malang, untuk menghindar lidah bercabang, lebih baik bermaafan sebelum pulang. Jangan pak dipanggil pendusta. Baiklah, selamat malam untuk semua. Berilah tepukan tangan penonton sekalian. Robin berjanji membaiki kesilapan.
Dengan ini, maka berakhirlah malam kedua pementasan Teater Mimpi arahan Azri Ali. Persembahan ketiga dan malam terakhir untuk pementasan ini akan diadakan pada 14 dan 15 Disember jam 8 malam di lokasi yang sama. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat mewawarkan pementasan ini kepada rakan-rakan lain yang belum menyaksikan. Jangan lupa untuk menyiapkan borang soal selidik yang telah disediakan. Semoga kita akan berjumpa lagi pada pementasan yang akan datang. Terima kasih dan selamat malam.